Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Izzat Zain dalam Bantras COVID-19. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Seperti yang kita sedia maklum, beberapa mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah pun diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKPD selama 14 hari daripada 3 Julai 2021 sehingga 16 Julai 2021. Jom kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Sebanyak 8 daerah di Selangor membabitkan 34 mukim dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD selain beberapa lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selama 14 hari bermula 3 Julai 2021. Pangsapuri Mentari Kot yang membabitkan 17,000 penduduk adalah antara satu daripada 3 lokaliti di daerah Petaling yang dikuatkuasakan PKPD sehingga 14 Julai 2021. Seramai 127 individu disahkan positif COVID-19 hasil ujian saringan yang dijalankan baru ini. Saringan ini kita bahagikan kepada 3 blok di mana penduduk di keseluruhan ini kita telah minta mereka untuk turun untuk buat saringan. Terusnya setelah selesai, mereka yang positif telah kita asingkan, iaitu mereka ini diberikan temujanji untuk pergi ke CAC. Kita ada di dalam ini ada CAC mini. Mereka ini akan kita kenal pasti sama ada mereka boleh dikuarantinkan di rumah ataupun perlu dirujuk kepada pihak MAEM ataupun kita hantar ke hospital lah kalau kes-kes yang serius. Bermula 5 Julai 2021, seramai 8,000 penduduk Pangsapuri Mentari Kot dijadualkan menerima vaksin. Usaha memvaksin penduduk di dalam kawasan PKPD ini adalah yang pertama diadakan seumpamanya. Ini adalah vaksin yang julung-julung kalinya diadakan di dalam komuniti di dalam kawasan PKPD. Yang mana sebelum ini tidak pernah lagi dilakukan di negara kita. Kita juga mempunyai klinik yang kita operasikan dalam tempoh PKPD ini sebab kita juga ada menerima kes-kes yang non-COVID. Kita dah set up pusat pemberian vaksin ni for the past 3 hari. Kalau kita tengok sehingga semalam 5,250 orang telah divaksin. Hari ini anggaran kita dalam 800 orang telah divaksin. Peratusan vaksin kita kena tengok berapa orang yang layak menerima vaksin. So daripada layak menerima vaksin, saya rasa kita dah lebih daripada 85% telah divaksin. Beruntunglah sebab kita tak payah pergi mana. Saya memang sentiasa galakkan kawan-kawan semua vaksin sekarang kat sini. Kita tak payah nak keluar, tak payah appointment, tak payah apa kan. Kita pun nak jaga semua orang kat sini lah supaya kalau boleh semua dapat vaksin lah. Kalau tak vaksin memang rugilah. Sementara itu, penduduk terjejas menerima bakul makanan sebagai usaha bagi memastikan mereka tidak terputus bekalan. Agihan dilakukan petugas antaranya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Daerah dan Tanah Petaling, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Inisiatif yang kerajaan ambil ni bersama agensi-agensi kerajaan yang terlibat, tak kira lah daripada PTD, PKD, tentera, polis dan sebagainya ni, saya rasa inilah satu inisiatif yang terbaik yang dapat kita buat, terutama dalam pengagihan makanan. Sebab kita ramai kan, jadi bukan mudah untuk agih nak pastikan semua rumah dapat. Bilangan kes COVID-19 yang telah dilaporkan dalam 7 hari yang kebelakangan iaitu dari 1 hingga 7 Julai 2021 adalah sebanyak 6,000 hingga 7,600 kes sehari. Manakala nilai RT yang telah dilaporkan ataupun nilai kadar kebolehjangkitan adalah antara 1.06 hingga 1.08. Pada 7 Julai 2021, nilai RT di Malaysia adalah 1.07. Sebanyak 10 buah negeri telah melaporkan nilai RT yang melebihi 1.0, manakala 6 buah negeri telah melaporkan nilai RT yang kurang daripada 1 tetapi masih dekat dengan nilai 1. Negeri-negeri yang mempunyai nilai RT yang tertinggi adalah wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan juga negeri Pahang. Wilayah Persekutuan Labuan, Negeri Sembilan, Melaka, wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor melaporkan bilangan purata kes harian yang paling tinggi pada masa ini. Selain bilangan kes dan nilai RT, kita juga melihat kepada bilangan penggunaan katil di hospital, terutamanya penggunaan katil ICU. Pada masa ini, beberapa negeri yang telah disebutkan tadi
mengalami kadar penggunaan katil ICU yang melebihi 100% ataupun telah mencapai tahap yang sangat kritikal. Peningkatan kes antaranya berpunca daripada kehadiran variant of concern atau VOC yang mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Sehingga 30 Jun 2021, sebanyak 11 kes variant Alpha, 147 kes variant Beta dan juga 40 kes varian Delta telah dilaporkan di Malaysia, dan kehadiran varian-varian ini melibatkan semua negeri. Memandangkan bilangan kes dan RT tidak menunjukkan trend penurunan dan juga kapasiti hospital di negeri-negeri tertentu telah mencapai tahap yang sangat kritikal, maka semua orang disarankan untuk memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Orang ramai juga dinasihati mendaftar untuk vaksin COVID-19 dan apabila sampai giliran anda, dapatkan vaksin tersebut. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Penularan wabak COVID-19 di negara kita semakin membimbangkan dengan kewujudan varian baru yang semakin ganas yang menyerang orang ramai tanpa mengira status ataupun jantina. Terkini, varian Delta telah menyerang Indonesia sehingga memaksa negara tersebut melaksanakan perintah darurat di Bali dan Jawa sehingga 20 Julai 2021. Jom kita saksikan segmen Rentas Dunia. Penularan varian Delta makin meresahkan Indonesia apabila sebanyak 1,040 kematian dicatat dalam masa 24 jam pada 7 Julai 2021, iaitu jumlah tertinggi direkodkan setakat ini. Ia adalah antara hampir 35,000 kes baru jangkitan COVID-19, juga yang tertinggi dicatatkan dalam tempoh sama. Jakarta kekal pusat penularan wabak dengan merekodkan kes baru jangkitan hampir 10,000. Jun lalu, sistem kesihatan Indonesia mulai goyah apabila COVID-19 dilaporkan meragut nyawa 26 doktornya. Secara keseluruhan, negara dengan kepadatan hampir 270 juta penduduk itu merekodkan 61,868 kematian sejak pandemik dikesan pada 2020. Biarpun dengan penguatkuasaan darurat di Jawa dan Bali sehingga 20 Julai ini bagi membendung peningkatan kes COVID-19, Indonesia dijangka berdepan senario lebih buruk berikutan masalah kekurangan bekalan oksigen dihadapi di hospitalnya. Berdepan gelombang terburuk ini, pentadbiran Presiden Jokowi memutuskan untuk melaksanakan perintah sekatan ke beberapa bandar lagi meliputi Kepulauan Sumatera sehingga Papua. Indonesia turut merayu bantuan bekalan oksigen kecemasan untuk pesakit COVID-19 termasuk daripada Singapura dan China. Berikutan kes baru jangkitan dijangka meningkat ke 50,000 sehari disebabkan Delta. Pesakit mungkin boleh menjadi lebih teruk tanpa kita duga. Itu kita kena lebih berhati-hati. Setiap hari di Pasar Borong Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL melaksanakan kerja-kerja sanitasi selepas tamat waktu operasi dalam usaha memastikan peniaga, pemborong dan juga pelanggan selamat daripada dijangkiti COVID-19 sepanjang berurus niaga. Susulan beberapa kes positif COVID-19 Mei lalu, usaha itu dipergiatkan DBKL dengan kerjasama Alam Flora sebagai langkah berterusan bagi membendung penularan wabak itu. Kami sentiasa berjaga-jaga dengan melakukan proses sanitasi ini setiap kali selepas operasi pasar ditutup. Proses sanitasi ini merupakan CSR daripada pihak Alam Flora di kesemua pasar berbangunan milik DBKL. Kita dianggotai oleh 15 orang pekerja, iaitu kita bagikan kepada 3 kaedah lah. Yang pertama adalah wiping, mengelap, spraying dan juga misting. Chemical yang kita gunakan adalah brand Pyrex. Pyrex ni adalah brand memang well known international punya lah. Dan ini juga tersenarai di bawah KKM
sebagai chemical yang diluluskan untuk membasmi COVID-19 ni. Proses sanitasi awam dilakukan dengan pematuhan ketat pada SOP termasuk menitik beratkan soal keselamatan petugas yang diwajibkan mematuhi pemakaian peralatan perlindungan diri atau PPE mengikut kesesuaian. Kalau mereka mengelap, kami sarankan pakai N95 dan untuk spraying dan juga misting mereka perlu pakai respirator lah. Yang jenis untuk kita full pakai untuk full PPE, yang pertama kita kena tahu kandungan chemical yang kita gunakan. Kita guna chemical kelas kedua. Jadi ia amat bahaya jika direct contact kepada kulit. Selepas selesainya kita laksanakan sanitasi, untuk langkah pencegahan terakhirnya adalah spray satu lagi untuk basuhan adalah Dettol. Dettol ini lebih sesuai lah kalau terkena kulit. Sebelum kita nak lupuskan peralatan PPE tu, kita nak memastikan 100% kita tidak membawa apa-apa jenis kuman dan juga virus di pakaian. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Bantras COVID-19. Sudah lebih setahun kita dihantui oleh virus kecil yang berbahaya ini. Dalam tempoh itu jugalah hospital tidak henti-henti menerima kunjungan pesakit yang positif COVID-19 sehingga kapasiti wad melebihi daripada hadnya. Siren ambulans seringkali kedengaran membawa masuk pesakit yang positif COVID-19. Debaran untuk membawa masuk pesakit positif COVID-19 sehingga selamat sampai ke hospital adalah tanggungjawab besar yang harus digalas oleh pegawai perubatan dan pemandu ambulans. Ikuti laporan rutin pegawai perubatan dan pemandu ambulans dalam laporan yang telah kami sediakan. Berada di barisan hadapan bukanlah mudah, apatah lagi dalam situasi penularan pandemik serakus COVID-19. Gigih menjalankan tugas, mereka harus kental dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Kerana tanggungjawab yang digalas benar mencabar kekuatan jiwa. Setiap masa, tidak hanya berhempas pulas menguruskan pesakit di hospital, para petugas ini turut perlu berdepan dengan cabaran di luar. Okey, buat test COVID tu ada close contact ke ataupun macam mana? Ayah memang positif kan? Ayah positif. Satu family positif lah. Pesakit-pesakit yang positif COVID ni, dia kebanyakan mereka sudah menggunakan talian kecemasan 999 untuk memohon bantuan ambulans, di mana keadaan pesakit yang berada di rumah menjadi lebih teruk, yang masih belum dibawa ke pusat kuarantin ataupun hospital. Sepanjang 10 tahun berkhidmat di Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Serdang, mungkin inilah tahun getir buat Muhammad Farizul. Setiap detik memaksanya berhadapan dengan bahaya jangkitan COVID-19. Semangat boleh saja luntur melihatkan kondisi pesakit yang ada antaranya tewas berdepan virus berkenaan biarpun sudah sehabis daya dilakukannya untuk menyelamatkan mereka. Dalam apa-apa jua kes yang kita respon di lapangan, cabaran itu sentiasa ada, especially untuk pesakit COVID. Sebagai contoh, jika pesakit itu mengalami masalah kesukaran bernafas, itu kita kena lebih berhati-hati, especially pesakit yang sudah berumur. Jika kadang-kadang tu keadaan mereka kita tidak dapat jangkakan. Mungkin waktu kita ambil di rumah tu keadaan pesakit okey, masih sedar, masih bernafas, tapi mungkin dalam perjalanan ke hospital, pesakit mungkin boleh menjadi lebih teruk tanpa kita duga. Pengalaman 14 tahun sebagai pemandu ambulans di Hospital Serdang membantu Muhammad Zamri Abdul Hamid bertenang dalam melaksanakan tugasnya. Sedar mengenai risiko tinggi dijangkiti COVID-19, ia bagaimanapun tidak menjadi penghalang. Baginya tiada yang lebih penting daripada berusaha sampai segera ke lokasi untuk memberikan pertolongan kecemasan. Sekarang ni kena pakai full set PPE, 2-3 lapis jugalah untuk protect diri sendiri. So cara nak pakai pun agak susah, ambil masa sikit lah. So bila kita dah ambil masa kat situ, dalam ambulans kita kena rushing sikit lah untuk respon kes lah untuk tempat kejadian lah. Mental kena lebih kuat lah, kena sentiasa bersedia lah. Sebab COVID ni dia tak nampak, ibarat pembunuh saya senyap lah. Cabaran kalau kat jalan raya, biasalah penunggang motosikal lah. Yang suka selit-selit ni, tu cabaran utama lah. Kalau kat rumah ni macam ni lah, tingkat 4. Kalau perlu kita angkat lah, angkat. Satu kawasan khas disediakan di Hospital Serdang bagi menempatkan para pesakit COVID-19 sebelum diberikan rawatan.
Pesakit COVID yang datang ke kecemasan ni ada dua pintu lah. Sama ada mereka datang sendiri atau tu dibawa oleh ambulans. So bila pesakit yang kita dah pasti dia positif COVID, so kita akan tempatkan dia di dalam bilik dekontaminasi. Pasien akan dirawat, bila dah ada disposition plan, kita akan refer ke primary team dan pesakit akan dihantar ke ward bila ada katil-katil dekat ward lah. Jangan bebankan lagi para petugas barisan hadapan kita. Patuhi SOP bersama kita bendung penularan wabak COVID-19. Kerana realitinya, kita masih belum menang. Masa kena positif tu terasa dunia ni dah macam senja je. Pada hari ini, kita telah mulakan program pemberian vaksin fasa 2 yang berfokuskan kepada golongan warga emas. Kalau mengikut kepada matlamat kerajaan untuk mendapatkan 80% komuniti kelompok bervaksin, insya-Allah dengan bantuan daripada semua pihak dan juga kesedaran orang ramai, ianya akan boleh dicapai dalam masa sebulan 2 ini. Yang penting adalah bekalan vaksin sampai di negara kita. Saya percaya COVID-19 ini akan jadi penyakit biasa seperti mana penyakit-penyakit yang lain. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Jepun telah menyumbangkan 1 juta vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer telah disumbangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia baru-baru ini. Sumbangan ini melambangkan keprihatinan kedua-dua negara tersebut serta kepercayaan mereka terhadap negara kita Malaysia dalam membanteras COVID-19. Wabak virus kecil ini menyerang insan-insan malang tanpa belas kasihan. Ada di antara mereka yang diserang sekeluarga. Itulah yang berlaku kepada gitaris kumpulan Crystal, Roddy. Menerima perkabaran anak kecilnya, Bari Habibullah yang berusia 11 bulan yang disahkan positif ketika dirinya di dalam kuarantin, meruntun hati seorang bapa yang risaukan keadaan anaknya. Ikuti kisah Roddy dan bapanya Baharudin bin Bahruf dalam figura COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Masuk lah. Roddy atau nama sebenarnya Muhammad Roddy Baharudin tidak pernah menyangka sebegini hebat dugaan menimpa keluarganya. Kasih sayang yang menjadi tali pengikat dia sekeluarga berdepan ujian terbesarnya. Kala seorang demi seorang daripada 12 ahli keluarganya disahkan positif COVID-19, dia termangu. Okey. Hati gitaris band Crystal ini tambah luluh apabila anak bongsunya yang berusia 11 bulan turut dijangkiti virus rakus ini. Cuba reda, hanya doa mampu dipanjatkan agar Tuhan melindungi keluarganya. Masa dengar dia positif, Allah, macam mana mak dengan ayah nak jaga lagi tu kan. Pak isteri kena, 2 hari tu anak saya yang kecil pula demam panas. Bila bawa pergi hospital, cek anak positif lah. Paru-paru dia ada affected. Masa tu diorang pantau lah dekat hospital Sungai Buloh, rasanya dalam 10 hari juga. Masa tu saya mak dengan ayah dah dapat putusan yang satu rumah ni semua positif. 2 hari dapat panggilan mak pula, kata mak kena bawa ke doktor dah suruh datang lah sebab mak berisiko lah. Masa tu sedih lah, masa tu dalam hati doa cakap supaya mak kuat lah kat sana kan. Kita tak nak macam ada yang kes kena koma kan lah, apa semua takut mak tak kuat kan. Kalau tak kuat nanti tak jumpa lagi dah. Mari baik teman-temannya, jadi jalan, pergi sama. Tidak hanya isteri dan 2 anaknya, bapa yang selama ini setia menjadi peneman Roddy dalam persembahannya juga dijangkiti COVID-19. Dikenali sebagai Pak Din, keberanian bekas anggota pasukan keselamatan itu berjuang di medan pertempuran tidak menjadikannya ampuh kala berdepan virus halimunan ini. Sebenarnya masa tu lepas isteri saya dah balik, sehari lepas tu ayah pula dia batuk, kahak dia warna merah. Dia rasa tak selesa lah,
tak sedar badan, ajak saya pergi ke kecemasan Hospital Serdang masa tu. Maknanya paru-paru ayah ni ada jangkitan sikit lah kan. Saya rasa penyakit ni terlalu panas. Panas dia macam daging kita ni terbakar. Bila saya dengar kata Rodi kena, saya dah rasa susah hati sebab bini saya pun dah positif, isteri dia pun positif, lepas tu cucu-cucu saya semua positif. Di mana saya nak gaduh? Kalau takut dia masuk hospital, tinggal saya seorang. Kalau saya dalam askar memang saya lumpuh dah. Saya dah tak boleh bagi arahan mana-mana. Tiap-tiap makanan ni, kalau durian dia ada bau durian. Kalau nasi berani dia ada bau nasi berani. Bila saya makan nasi berani itu, bau pun dah tak ada. Hanya dia bagi saya masin semata-mata. Jadi saya dapat makan 4 suap. Tenaga pun dah hilang habis. Inilah penyakit yang saya rasa. Dan saya pun tak pernah masuk hospital. Ini first time saya masuk hospital selama umur saya 64 tahun. Sehari demi sehari dia akan makan kita. Muka kita yang putih dah jadi merah. Merah. Jadi kita keletihan. Bila keletihan di situ datang sakit. Dia attack habis. Urat-urat saraf kita ni sendi-sendi. Masa tu saya dah sihat, masa saya fikir nak jumpa semua. Yalah, masa kena positif tu terasa dunia ni dah macam senja je. Sepanjang waktu tu senja je rasa macam. Jadi tuan-tuan, jangan lupa injek vaksin. Sebab vaksin ni dah melindung segala-gala yang kuman tu nak pergi. Hati Pak Din bagai disiat-siat melihatkan keadaan anak cucunya selama mereka sekeluarga menderita akibat COVID-19. Beliau merasa sendiri bagaimana virus itu menjejaskan kondisi paru-paru dan menyeksa penghidapnya walaupun untuk bernafas. Lindungilah diri dan ahli keluarga kita semua. Bantras sampai tumpas, kita pasti menang. Kisah pengalaman pahit gitaris Rodi perlu diambil iktibar di mana 12 orang ahli keluarganya disahkan positif COVID-19. Kita perlu lebih berhati-hati menjaga diri sendiri serta keluarga kerana virus kecil ini akan menyerang tidak kira siapa sahaja. Sekian sahaja daripada kami untuk minggu ini. Ingat, patuhi SOP, jauhi tempat-tempat sesak, duduk di rumah dan keluar apabila perlu sahaja. Kita masih belum menang, namun satu hari nanti kita pasti dapat menumpaskan virus kecil ini. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Assalamualaikum. Thank you.